Assalamualaikum. Seperti biasa, kita mulakan pelajaran kita dengan doa. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Sebelum kita mula tajuk baru, kita buat ulang kaji ringkas apa yang telah kita dah belajar setakat ini. Kita tahu bahawa setiap isim mempunyai 4 ciri penting dan kita dah belajar 3 daripada 4 ciri ini. Ciri yang pertama ialah jantina. Setiap isim pada dasarnya adalah muzakkar, lelaki, melainkan bagi isim yang membawa maksud kepada sesuatu yang memang betul-betul perempuan. Dan 9 kumpulan isim lain yang dianggap muannas oleh sebab-sebab yang tertentu yang kita dah belajar dalam pelajaran 5 yang lalu. Yang paling penting anda perlu ingat adalah sekiranya isim berakhir dengan ta marbutah, secara amnya, ia adalah isim muannas atau perempuan. Ciri isim yang kedua ialah setiap isim ada bilangannya, sama ada 1, 2 atau jamak, yakni 3 atau lebih. Isim yang bilangannya 2 dipanggil isim musanna. Isim musanna terbentuk dengan menambah imbuhan ani atau aini bagi isim muzakkar atau dengan menukar ta marbutah di hujung isim muannas dengan imbuhan tani atau taini. Isim jamak pula ada 3 jenis. Yang pertama, jamak muzakkar salim yang berakhir dengan una atau ina. Kedua, jamak muannas salim yang berakhir dengan atun atau atin. Dan yang ketiga, jamak taksir iaitu isim jamak yang mana penukaran dari mufrad ke jamak tidak mengikut satu formula mudah. Ciri isim yang ketiga ialah i'rab. Setiap isim ada status i'rabnya, sama ada rafa', nasab atau jar. Status i'rab ini akan menukar tanda baris di hujung isim itu atau menentukan bagaimana isim itu berakhir. Secara amnya, i'rab jar akan membaris bawahkan hujung isim, i'rab nasab membaris ataskan hujung isim dan i'rab rafa' akan membaris depankannya. Akan tetapi, ada kalanya status i'rab tidak boleh dikenal pasti hanya dengan melihat tanda baris di hujung isim. Ada isim yang tidak berubah langsung dalam apa-apa status i'rab, yakni kumpulan isim mabni. Ada yang berubah sedikit dipanggil mabnu' minas sarf dan ada yang berubah sepenuhnya, yakni isim mu'rab. Dan tanda i'rab bagi isim mu'rab adalah seperti berikut. Secara ringkas, bagi isim mufrad dan jamak taksir, baris atas menandakan status i'rabnya ialah nasab, baris bawah jar dan baris depan rafa'. Bagi isim musanna, sekiranya isim berakhir dengan aini, isim itu boleh jadi nasab ataupun jar. Sekiranya ia berakhir dengan ani, isim musanna itu adalah rafa'. Bagi jamak muzakkar salim, bila ia berakhir dengan ina, ada 2 kemungkinan status i'rab. Ia boleh jadi nasab atau jar. Bila ia berakhir dengan una, isim itu mesti rafa'. Dan yang terakhir, bagi jamak muannas salim, sekiranya ia berakhir dengan atin, ia mungkin nasab atau jar. Dan sekiranya ia berakhir dengan atun, i'rabnya rafa'. Kita tidak akan jumpa sebarang isim muannas salim yang berakhir dengan baris atas, atan. Itu tidak wujud sama sekali dalam nahu bahasa Arab. Jika anda tak ingat, cuba tengok semula pelajaran 7 mengenai i'rab.
Anda mungkin berfikir, kenapa kita perlu luangkan banyak masa mempelajari ciri-ciri isim ini? Perlukah kita tahu sama ada isim itu muzakkar atau muannas dan apakah bilangan dan i'rabnya? Sama seperti dalam bahasa Inggeris, di mana ada subject-verb agreement atau perlunya kata kerja yang sesuai untuk setiap subjek dalam suatu ayat, Nahu bahasa Arab pun ada subject-verb agreement yang sama. Malah, undang-undang nahunya lagi ketat. Seperti contoh, al-walidatu bermaksud ibu-ibu. Ia adalah isim jamak muannas salim, isim untuk ramai perempuan. Jadi, ia perlu kepada kata kerja atau fi'il yang sesuai untuk ramai perempuan juga, yakni yurdi'na. I'rab pula berguna dalam memahami suatu ayat sebab ia akan tunjukkan kepada kita peranan perkataan itu, sama ada ianya objek, subjek menunjukkan kepunyaan dan lain-lain fungsi. Seperti contoh, tanda baris depan untuk perkataan Daud dan baris atas untuk Jalut membolehkan kita terjemah ayat ini kepada Daud telah membunuh Jalut. Baik, saya harap anda dah ada sedikit kefahaman tentang 3 ciri isim tadi. Sekarang kita belajar ciri isim yang keempat pula, iaitu sama ada isim itu menggambarkan sesuatu yang khusus atau yang umum. Isim yang khusus dipanggil isim makrifah dari perkataan arif, sesuatu yang kita tahu atau kenal. Isim makrifah ialah isim yang bila kita sebut saja perkataan itu, orang yang mendengar tahu apa atau siapa yang kita maksudkan. Sebaliknya, isim yang umum dipanggil isim nakirah. Nanti kita lihat beberapa contoh isim makrifah dan nakirah. Semua isim dianggap nakirah melainkan 7 kumpulan isim yang khusus. Kumpulan pertama isim yang makrifah ialah semua isim yang bermula dengan alif lam makrifah. Alif lam makrifah membawa maksud the dalam bahasa Inggeris. Ayat ini bermaksud dia telah membeli sehelai kemeja. He bought a shirt. Kita tak tahu kemeja apa yang dia beli. Kita hanya tahu dia beli satu kemeja. Qamis dalam ayat ini adalah isim nakirah. Ayat kedua bermaksud kemeja itu berwarna biru. The shirt is blue. Disebabkan ayat ini merujuk kepada the shirt, kemeja itu, kita tahu al-qamis di sini merujuk kepada kemeja yang dia telah beli tadi, bukannya mana-mana kemeja lain. Jadi, al-qamis ialah isim makrifah. Lihat contoh ini pula. Perkataan kitaban bermaksud sebuah buku, a book, any book. Kita tak tahu buku apa yang dia pinjam, kita hanya tahu dia pinjam satu buku. Al-Kitaba bermaksud the book, buku itu atau buku tersebut. Jadi kita tahu dia membaca buku yang dipinjam tadi di rumahnya. Imbuhan al dalam perkataan Al-Kitab menukar isim nakirah atau umum menjadi isim makrifah atau khusus. Kesimpulannya, satu cara nak menukar isim nakirah menjadi isim makrifah ialah dengan menambah imbuhan al atau alif lam makrifah di hadapan isim tersebut dan membuang tanwin. Perlu diingatkan di sini, satu isim yang bermula dengan alif lam tidak boleh berakhir dengan tanwin. Ini adalah kerana secara amnya tanwin menandakan isim itu nakirah dan alif lam pula tanda bagi isim makrifah.
Jadi, kita tidak boleh ada dua-dua tanda isim itu dalam satu perkataan. Tetapi tidak semua isim yang bertanwin itu nakirah. Ada isim seperti Muhammadun yang ada tanwin tapi ia masih isim makrifah. Ini membawa kita kepada kumpulan isim makrifah yang kedua, iaitu nama khas atau proper names. Berikut adalah beberapa nama khas yang terdapat dalam Al-Quran. Jelas, semua perkataan ini adalah isim makrifah sebab bila kita sebut saja isim-isim ini, kita tahu apakah atau siapa yang dimaksudkan. Tadi saya ada menyebut bahawa tanwin secara amnya menunjukkan isim itu nakirah atau umum, bukan? Tapi kita lihat banyak nama khas di sini yang ada tanwin. Itu disebabkan nama khas tak perlu mengikut peraturan tanwin tersebut. Nama khas boleh jadi apa-apa saja yang kita suka. Isim makrifah yang ketiga ialah sebarang isim yang didahului oleh harfu nida. Apa itu harfu nida? Ia adalah sejenis harf yang digunakan untuk memanggil dan membawa maksud wahai. Ada banyak harfu nida, tetapi kita hanya perlu tahu satu saja, ya, sebab ia adalah harfu nida yang banyak disebut dalam Al-Quran. Berikut beberapa ayat yang menggunakan harfu nida. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Harfu nida ya tidak boleh diletakkan sebelum isim yang bermula dengan alif lam. Kita tidak akan jumpa panggilan ya Rasul. Kecuali jika kita menambah kalimah ayyuha atau ayyatuha sebelum isim-isim yang bermula dengan alif lam. Ayyuha sekiranya isim itu muzakkar dan ayyatuha jika ia muannas. Contoh dalam surah Al-Kafirun. Seruan menjadi ya ayyuhal kafirun sebab Al-Kafirun adalah isim muzakkar yang bermula dengan alif lam. Jadi, kalimah ayyuha dimasukkan selepas harfu nida ya. Nafsun ialah isim muannas. Jadi, lafaz ayyatuha ditambah selepas harfu nida ya. Atau dengan menambah isim isyarah atau kata tunjuk yang sesuai. Satu-satunya pengecualian dari kaedah nahwu ini ialah bila kita menyeru Allah. Kita boleh sebut ya Allah walaupun lafzu jalalah bermula dengan alif lam. Dalam ayat surah Al-Maidah ini, kita boleh lihat seruan ya Allah sama maksudnya dengan seruan Allahumma. Kumpulan isim makrifah yang keempat ialah idhafah, yang mana isim yang kedua merupakan isim makrifah. Saya telah menyebut tentang idhafah dalam pelajaran 2C yang lalu. Idhafah adalah gabungan dua isim, di mana isim pertama bersandar kepada isim kedua untuk menunjukkan kepunyaan atau dalam bahasa Inggeris, something of something. Dan status i'rab bagi isim kedua adalah jar atau baris bawah. Sekiranya isim kedua adalah isim makrifah, seluruh idhafah menjadi isim makrifah. Dalam contoh perkataan Rasulullah, lafzul jalalah adalah makrifah. Jadi, kalimah Rasulullah dianggap makrifah juga.
Kita lihat beberapa contoh idhofah di mana isim keduanya adalah makrifah. تبت يدا أبي لهب وتب. Abi Lahab ialah nama khas, yakni nama orang. Jadi, kalimah yada Abi Lahab, kedua-dua tangan Abi Lahab, menjadi isim makrifah. فلعنة الله على الكافرين. Perkataan laknatullah ialah idhofah di mana isim kedua ialah lafzu jalalah yang semestinya ialah isim makrifah. إذا جاء نصر الله والفتح. Jelas lafzu jalalah ialah isim makrifah. Jadi kalimah Nasrullah ialah isim makrifah juga. Cuba bandingkan dengan idhofah yang bersifat nakirah ini. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Perkataan zarrah ialah nakirah. Ia tidak ada alif lam. Jadi kalimah misqala zarratin ialah nakirah. Kita akan belajar mengenai idhofah dengan lebih mendalam di masa hadapan insya-Allah. Kumpulan isim makrifah yang kelima ialah dhamir atau kata nama ganti diri. Jamak untuk dhamir ialah dhamair. Dalam bahasa Melayu, ia adalah perkataan seperti saya, kami, kamu, dia dan mereka. Ada dua jenis dhamir. Jenis yang pertama dipanggil dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah. Dhamir ini boleh berdiri dengan sendiri dan tak perlu melekat kepada apa-apa perkataan lain. Dan jenis yang kedua dipanggil dhamir muttasil atau dhamir yang melekat. Dhamir ini mesti melekat kepada isim, fi'il atau harf. Ia tidak boleh berdiri tanpa perkataan lain. Berikut beberapa contoh dhamir terpisah. قل هو الله أحد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Dan beberapa contoh dhamir melekat. ولم يكن له كفوا أحد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Semua dhamir ini adalah isim makrifah. Topik dhamir akan kita bincang dengan lebih terperinci di dalam pelajaran lain. Jenis isim makrifah yang keenam dipanggil isim mausul. Isim mausul ialah sejenis kata sambung. Mudah cakap, isim mausul adalah perkataan yang bermaksud yang. Ada banyak isim mausul, contohnya seperti berikut. Penggunaannya bergantung kepada jantina dan bilangan isim yang kita nak sambung. Kalau satu, kita guna alladhi untuk muzakkar dan allati untuk muannas. Kalau jamak, alladzina digunakan untuk isim muzakkar dan allati untuk muannas. Kita lihat beberapa contoh isim mausul dalam Al-Quran. هو الذي خلقكم من طين
Huwa ialah isim tunggal muzakkar. Jadi, isim mausul yang sesuai ialah alladhi. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Amanu bermaksud mereka lelaki yang telah beriman. Di sini, isim mausul yang sesuai untuk muzakkar dan jamak ialah alladzina. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. An-nar, api neraka, dianggap mu'annas dan bilangannya 1. Jadi, isim mausul untuk mu'annas tunggal digunakan iaitu allati. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. Perkataan ummahatukum bermaksud ibu-ibu kamu. Sebab itu, isim mausul allati digunakan di sini. Ini hanya satu pengenalan. Kita akan belajar dengan lebih mendalam mengenai isim mausul di pelajaran yang berasingan, insyaAllah. Akhir sekali, kumpulan isim makrifah yang ketujuh ialah isim isyarah yang membawa maksud itu dan ini. Isim isyarah ialah kata tunjuk itu dan ini. Sama seperti isim mausul, ada banyak isim isyarah dan penggunaan isim isyarah bergantung kepada jantina dan bilangan isim yang ditunjuk. Sebagai contoh, sekiranya isim yang ditunjuk itu satu dan sesuatu yang dekat, kita guna hadha yang bermaksud ini bagi isim muzakkar dan hadhihi untuk isim muannas. Kalimah haulai yang bermaksud mereka ini diguna untuk isim jamak yang dekat. Dan ulaika, mereka itu, untuk isim jamak yang jauh. Perhatikan beberapa contoh isim isyarah dalam Al-Quran. Hadzal bait bermaksud rumah ini. Al-bait isim muzakkar tunggal, jadi isim isyarah hadza digunakan. Tazkirah isim muannas tunggal, jadi isim isyarah yang sesuai ialah hazihi. Secara harfiah, zalika bermaksud itu. Tetapi dalam tafsir ia diterjemah sebagai ini. Kita akan belajar tentang perbezaan ini di masa hadapan. Ulaika digunakan kerana ayat ini merujuk kepada ramai orang. Semua isim isyarah ini adalah isim makrifah, isim khusus. Tajuk isim isyarah akan kita kupas sekali lagi di masa hadapan. Kita dah selesai belajar 7 jenis isim makrifah. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita buat ringkasan pendek. Ciri isim yang keempat ialah sama ada ianya makrifah, yakni khusus, atau nakirah, umum. Semua isim dianggap nakirah melainkan 7 kumpulan isim. Kumpulan pertama ialah semua isim yang bermula dengan alif lam makrifah. Alif lam makrifah dalam bahasa Inggeris membawa maksud the. Kumpulan kedua ialah nama khas. Ketiga, sebarang isim selepas harfu nida yang bermaksud wahai. Keempat ialah idhafah, yang mana isim kedua ialah isim makrifah. Kumpulan isim yang kelima ialah dhamir atau kata nama ganti diri. Kumpulan yang keenam ialah isim mausul yang bermaksud yang. Dan yang ketujuh dan terakhir ialah isim isyarah, iaitu kata tunjuk yang membawa maksud itu dan ini. InsyaAllah saya akan
ajar 4 topik yang terakhir ini dengan lebih terperinci di dalam pelajaran yang berasingan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi di pelajaran akan datang insya-Allah.